Kata demi kata jalin dengan indah untuk menghuraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila teringat saat itu kita hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya aku cinta dia. Pam 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 pam. Kata demi kata. Okay, sementara tunggu masa untuk buat gardening tu, kita semua sembang guys. Okay, let's say Adong tanya saya, ramai kawan-kawan tanya saya tau secara rambang. Okay, saya pula bercakap daripada perspektif seorang rakyat yang ingin nampak kemerdekaan dari segi kita punya mental, kita punya thoughts sebenarnya kan. So bagi saya kan, sebab you tanya, Adong tanya saya, macam mana Perdana Menteri baru ni, okey ke tak? Kita tak tahu lagi sebab dia baru bertugas hari pertama, hari kedua. Okey, dia baru buat ucapan di hari ni. Okey, jadi anyways kita cuma berharap kita dapat Perdana Menteri yang bagus, yang otak dia luas, pemikiran dia terbuka untuk rakyat kita yang majmuk ini. Kita bukannya kita ni duduk satu bangsa aja guys. Kita ni metropolitan. Kita ni duduk di bandar-bandar metropolis. Okey, rakyat kita ni multiracial. Okey, jadi bagi saya sesiapa yang duduk di atas sana saya tak kisah. Okey, daripada parti mana saya tak kisah. Cuma satu, saya kalau boleh saya tak nak yang ekstremis lah. Dari segi agama ke, dari segi apa-apa, tak nak ekstremis, anything, tak nak ekstremis. Okay, because kita ni kena fikir bangsa-bangsa kita yang banyak sangat dekat Malaysia ni, yang membentuk ke Malaysia. So bukannya satu bangsa je membentuk ke Malaysia, kita ada ramai kat Sabah Sarawak yang membentuk ke Malaysia, Sabah Sarawak yang menolong membentukkan Malaysia. Okay, jadi kita kena hormat bangsa-bangsa lain. Okay, itu letak tepi issues. Another issue is that kalau dia boleh perform, Perdana Menteri baru ni, ataupun sesiapa yang duduk atas tu, bagi saya kalau dia boleh perform, bagus. Okay, bagus. Kita pun sokong, rakyat kita sekarang dah pandai dah. Kita dah ada media sosial, platform media sosial untuk kita meluahkan perasaan kita. Kalau kita rasa kita kurang minat dengan tu, kita tak nak menyokong dengan ni, kita nak bubarkan, kita boleh menyuarakan suara kita, sebab we are living in a era yang moden, era yang baru, era yang free speech, boleh dikatakan free speech lah kan, because everybody can pour out dia punya pendapat on social media. So I was thinking that hopefully Datuk Sabri ni dia akan memimpin kita lah dalam dan kabinet dia akan hopefully can bring us to a better level, bring us to a better kedudukan orang kata di Asia ni, walaupun dengan cara slow, tak kisah, jangan laju sangat pun kan, dengan cara slow, supaya orang boleh pandang balik Malaysia kita ni. Jadi kalau boleh kan kita nak tangkiskan semua tu, kita nak hapuskan tanggapan tu, sebab yang lama-lama tu yang dah buat taik semua tu, kalau kita boleh kita letak tepi lah. Menteri baru ni tolong bersihkan nama kita, bersihkan nama Malaysia di mata dunia, supaya kita dipandang tinggi lagi macam dulu-dulu kala. Okay, jadi siapa yang dah buat taik semua tu, minta maaf lah, nak buat macam mana kan. Mungkin dia orang tersilap langkah, mungkin dia orang terakus, okay? Mungkin periuk dia besar, kerak dia besar juga kan. Jadi itulah umpamanya. Okay. Dan Malaysia guys, nombor 41 yang korup di dunia. Okey, kalau boleh kita nak tangkiskan itu. Kalau boleh kita nak duduk paling jauh ke belakang sekali kalau boleh ya. Okey. Itu baru korup guys, belum lagi racismnya. Kita juga di nombor 2, tangga nombor 2, racist. Okey, racism. Dari mana saya dapat sumber tu is everywhere, di internet. Okey. Jadi dia buat kajian Malaysia duduk nombor 2. Tak
takkan malu guys, because to me resis ni kan tak sepatutnya berada di negeri macam kita ni lah, yang mengamalkan majmuk ni kan. So to me, seboleh-bolehnya kemerdekaan ini dengan menteri baru, Perdana Menteri baru ni, sama-sama kita tangkiskan semua tu lah guys. Yes, it's about time we tangkiskan semua tu. We go for a better Malaysia, okay? Where we can live harmoniously, kita duduk secara aman-damai with all the races yang ada, okay? Jadi kita tangkiskan, kita cuba robekkan apa tanggapan mereka yang telah menetapkan kita ni di tangga yang nombor 2 tu. Okay, dalam resis tu. To me it's very very bad. Okay, kalau boleh kita work together with our menteri, and hopefully that menteri kita ni pula kalau boleh kan biar ada satu dialog dengan rakyat tau. Sebab bagi saya kan, kalau ada dialog yang terbuka dengan rakyat, bagi saya rakyat boleh go direct to you, tak perlu nak melalui proses red tapes yang banyak tu, yang tak apa ke benda tu kan. Jadi at least rakyat boleh cakap direct. Kalau saya menteri lah kan, saya menteri ataupun saya Perdana Menteri lah kan, mimpi je kan, saya akan buka satu ruang khas every week, panggil all the rakyats to borak sembang on live. On live, why not kan? So that we can interact. I rasa kalau kalau menteri ni, bagi saya kalau dia nak ambil hati rakyat, baik kita ada dialog dengan rakyat tau. Everybody appoint their leaders ataupun sesiapa lah, tak kisah kita nak dengar yang pembangkang ke yang tak pembangkang pun, be open. I rasa then we can membantu membentukkan Malaysia in a positive ways kan. Okay, baik dari segi ekonomi dia, dari segi agama dia, dari segi mental rakyat dia, dari segi education dia, sistem education dia, dari segi sports dia, dari segi hiburan dia. Everything is, boleh dibincangkan when there is a direct contact. Bukan setakat duduk sama sembang dengan kabinet dia dekat kedai kopi mana-mana ke, Mbak kata dia baru-baru ni kan, pergi ke banyak menteri pergi lepak-lepak kat kedai coffee shop, bincang-bincang kat situ. I mean, just be open with rakyat. You have to get close to rakyat by making a forum for the rakyat to talk, Macam ada forum perdana khas for rakyat dengan menteri, for rakyat dengan Perdana Menteri, macam tu kita nak kan. Try to be the first one in the world yang buat benda macam ni. I'm sure we rakyat akan suka. We boleh bagi kita punya pendapat ni direct through you to you, tanpa melalui any red tapes. Okay, tanpa melalui adanya level 1, level 2, level 3, level 4 baru sampai ke level 20 tu. Macam tu kan. Kalau nak abolish all those red tapes lah, bagi saya lah kan. Ini orang yang bawah-bawah ni cakap ni, saya ni warga Marhain aja kan. Ni warga Marhain bercakap macam ni lah rupanya. Okay, saya tak suka lah pam macam 10-0 kan. Kalau boleh saya ni berbincang daripada aspek rakyat, yang apa rakyat nak menteri dia to be. Okay, so if you ask me, ada satu kawan tu tanya saya, personally, who do you want to be? Bagi saya suka lagi kalau kita dapat orang-orang muda, okay? Orang-orang muda, orang yang berwibawa. Bagi saya ni orang muda ni semangat dia berkobar. And if dia boleh digabungkan pula, dia punya Perdana Menteri tu muda, assistant dia pula muda, okay? Kabinet dia pula berwawasan tinggi dan muda. Bagi saya lah, bukan saya nak tindaskan orang tua yang banyak pengalaman, bukan, okay? Orang tua ni pengalaman dia banyak, terlalu banyak. Tetapi kalau boleh orang tua ni kita buat penasihat, okay? Jadi yang muda ni bagi saya biar bermimpin, sebab dia ada karisma tu orang muda ni. Saya tengok Hafizi, bagi saya my personal, if you ask my personal reference yang I suka, okay, I got 3 person yang I minat sangat-sangat, okay? Bukan saya setakat saya saja, anak saya, kawan-kawan saya, satu kawasan perumahan saya ni, kalau saya bincang-bincang dengan dia orang kan, ada 3 yang dia suka. Hafizi, okay, KJ dengan Syed Saddiq. Bagi saya kan, these 3 guys kan, I tell you, kalau dia boleh gabungkan, I tell you, memang dia ada 3 quality items yang kita patut khazanah negara lah bagi saya kan, boleh memimpin negara. KJ, kalau you dengar ni, this is all my salute to you. Hafizi and Syed Saddiq, all my salute to you, okay? Walaupun saya datang daripada Sarawak, okay, tapi saya duduk di Semenanjung terlalu lama, so I've seen the ups and downs of the politics here, okay? I'm 55 years old now, okay? I've seen the ups and downs, so I tak boleh deny that one. So kalau boleh orang-orang muda lah bagi saya biar ada dalam kabinet. Okay, dia orang ni tak ada di on the top level, tapi biar kalau dia orang ada dalam kabinet ni,
lagi bagus lah kan. Kita nak orang-orang muda lah kalau boleh kan, bagi saya. Tapi apakan daya, dah pilih Datuk Sabri, we just wish him the best. Okay, kita bekerjasama dengan dia, kita kalau boleh menteri yang ada tu kerjasama pula dengan rakyat. Okay, jangan bersekongkol dengan you all saja. Okay, biar rakyat tu masuk dalam you all punya pembincangan ke, dia punya cara ke, so that we can there is a parallel, orang kata parallel dialogues, parallel mutual understandings. Okay, kadang-kadang rakyat ni mencari, menunggu, tapi there is no positive, there's no, orang kata direct contact. Kalau ada direct contact tu sedap lah kan sikit kan. So anyway guys, too much of me talking. Minta maaf kalau saya tersilap, ada benda yang saya terkurang. Memang saya ni kadang-kadang bukannya betul pun, okay. But anyways, I am talking from my perspective point of view as orang rakyat biasa. Okay, so pada kemerdekaan kita kali ini, saya rasa dan saya harap Malaysia akan menepah kemajuan kali ini guys, in so many ways, so that boleh buka mata dunia kepada kita punya Malaysia terkini kita, supaya everybody will enjoy and will look up to Malaysia and letak Malaysia di tangga tertinggi kali ini. Okay, alright, see you guys, thank you so much. Dah banyak kita sembang, banyak kita borak-borak. Saya nak start gardening dah ni. Okay, sementara tu nak tunggu cuaca ni agak redup sikit, baru kita boleh start. Okay guys, I see you, take care and I love you. Bye-bye. Yeah. I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, I know you gotta put them